Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang berstatus sahih, "Aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan Sunnah." Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berada di bawah lembayung tajuk yang bertemakan Al-Quran sebagai pembimbing dan penyelamat umat. Ayat Al-Quran yang dipilih pada kali ini untuk sama-sama kita telusuri dan kita tadabburi adalah ayat Al-Quran yang dipetik daripada surah As-Saff juzuk 28 ayat 2 hingga 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu laksanakan? Sesungguhnya itu sangat hina di sisi Tuhan, menyatakan sesuatu dan tidak beramal dengannya. Hadiri para pendengar pencinta Al-Quran sekalian, Imam Ibn Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayin jilid yang ke-22 memperincikan pandangan serta fikrah ulama berkaitan ayat ini diturunkan kerana sebagai teguran kepada orang mukmin, di mana para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat gemar melakukan ibadah sehingga mereka meminta kepada Nabi supaya Allah memberikan amalan yang terbaik pada mereka. Bila mana Allah menurunkan amalan tersebut dan mengarahkan mereka untuk melaksanakannya, mereka tidak lakukan dengan sempurna. Hadirin pendengar sekalian, Syekh Al-Sabuni juga menyatakan di dalam Sufah At-Tafasir, termasuk golongan yang kata-kata mereka tidak selari dengan amalan adalah mereka yang sering menyuruh orang melakukan kebaikan, melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Padahal ke atas mereka tidak beramal dengannya. Tiada larangan ataupun halangan. Jika mereka mahu melakukan kemungkaran, silakan. Inilah mereka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Kamu menyuruh orang melakukan kebaikan sehingga kamu lupa akan kebajikan kamu, sedangkan kamu baca kitab Allah Al-Quran. Tidakkah kamu berfikir? Para pendengar sekalian, ingatlah binasa manusia kerana kata-kata, asbab kesilapan dalam tutur kata, azab Tuhan pedih di neraka kerana percakapan tidak selari dengan amalan. Para pendengar sekalian, kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian. Para talibul ilmi diuji sifat ingin segera menjadi faqih sehingga mereka lupa apakah matlamat yang sebenar dalam menuntut ilmu. Para murabbi dan asatizah juga tidak dikecualikan. Mereka juga diuji dengan pangkat dan harta sehingga maqasid ataupun ghayatu menyampaikan ilmu itu tidak sampai kepada orang awam. Orang awam juga tidak dikecualikan dalam isu ini. Seperti kita maklum, di zaman ini kita dikelilingi dengan pelbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya, sehingga mereka merasakan mereka pun ada hak untuk menyampaikan ilmu agama, menyampaikan ilmu tentang Islam, sehingga kan mereka melupakan manhaj ataupun tariq yang sebenar dalam menyampaikan ilmu, dan kesannya ilmu itu tidak tersebar, bahkan menjadi buruk kepada diri mereka sendiri. Seperti mana ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddun nas 'adzaban yawmal qiyamah 'aliman lam yanfa'hu Allah bi'ilmi." Azab yang paling pedih pada hari kiamat antaranya mereka yang alim tetapi Allah tidak memberikan manfaat ilmu kepada mereka. Di sebalik ujian, di sebalik hujan yang lebat, di sebalik masalah-masalah yang berlaku, masih ada bintang yang bergemerlipat, masih ada pelangi yang bercahaya. Mereka itulah para ulama rabbani. Mereka mengamalkan dan menyampaikan sehingga warisan ilmu itu masih kekal sehingga kini. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
di dalam Hilyah Awliya, al-ulama baquna ma baqiya dahru wa a'yanuhum mafqudah wa amsaluhu fil qulubi mawjudah. Ulama itu mereka tidak mati, roh mereka masih hidup, dan apa yang mereka sampaikan kepada orang mukmin itu masih kekal di dalam hati mereka. Para pendengar yang saya rahmati, 3 ibrah sebagai pengakhiran bagi slot tadabbur ini. Yang pertama, ayuhlah kita menjelarikan kalam kita dengan perbuatan. Yang kedua, ingatlah azab Tuhan itu sangat pedih bagi mereka yang tidak beramal dengan apa yang mereka katakan. Dan yang terakhir, tinggi darjat mereka di sisi Tuhan beramal dengan apa yang mereka katakan. Mengakhiri kalam ataupun slot kita pada kali ini, ayuh kita kembali kepada Quran dan Sunnah seperti tema kita, Al-Quran sebagai pembimbing dan penyelamat umat, dan jauhlah kita daripada kemungkaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.